Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Bersambung kitab Bahjah ataupun Risalah Bahjah Al-Mardiyah yang ada pada penghujung ataupun akhir kitab Munyatul Musalli, hujung tu, yang membicarakan tentang muafiq dan masbuk. Dan kita dah tengah lah pun. Dah tengah. Muka surat 163. 163 Rumi. Siapa yang ada kitab Jawi, dia memang tak ada dalam kitab Jawi. Sebab kitab Jawi ni kitab Munyatul Musalli. Yang kita ni bukan musalli. Kita ni Bahjah Mardiyah. Jadi tak adalah. Yang mana kita membahaskan tentang muafiq masbuk, yang diambil, yang Syekh Daud ambil daripada gurunya, daripada kitab gurunya, yang mana kitab gurunya ambil daripada Syekh Azizi. Banyaklah beberapa orang para ulama waktu tu, yang mana muafiq masbuk ni dia buat dalam bentuk syair ataupun nazam. Syair ataupun nazam. Ada beberapa bait. Al-Bahjah Mardiyah, ni Al-Bahjah Mardiyah tu, itu dia punya nama asal awal-awalnya. في عذر تخلف المأموم عن الإمام ثلاثة أركان طويلة إن شئت ضبط الذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان اغتفر. Kita selesai dah itu. من في قراءة لعجزه بطيء أو شك هل قرأ ومن لها نسي. Selesai dah. Lepas-lepas lah. وضف موافقا سنة العدل ومن لسكتة انتظاره حصل. Ini malam ni lah. Ada lagi. Tak habis lagi dia punya nazam, dia punya syair. Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam muntabat. Kalau sempat malam ni juga. Apa lagi? Kadzalladhi yukammilu at-tashahuda ba'da imamin qama minhu qasida. Itu akan datanglah. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Itulah sekali. Habis. Kalau itu habis. Tak. Jadi kita duduk dekat 163, muka surat 163. Pertengahan syair, pertengahan nazam. Dan kata nazim. Nazim tu orang yang menyampaikan nazam tu lah. Orang yang menyampaikan, orang yang membuat syair. Penyair lah kalau kita bahasa Melayu, penyair, nazim tu. Wadif muwafiqan sunnatal adal wa man lisaktati intidharuhu hasal. Maksudnya, hendaklah dikira orang muafiq bagi mereka yang mementingkan sunat, yakni membaca doa iftitah. Sebenarnya ada satu lagi, boleh dobit lagi, ataupun a'udzubillah. A'udzubillah pun sunat. Lepas takbir. Lepas Allahu Akbar takbiratul ihram, apa benda sunat? Ada dua tak? Satu doa iftitah, Allahu Akbar wajah tu. Satu lagi a'udzubillah. Dua-dua sunat. Lepas tu bismillah tu dah wajib dah, rukun. Jadi dia tulis sini satu je doa iftitah, sebenarnya ada dua, satu lagi a'udzubillah. Jadi hendaklah dikira orang muafiq bagi mereka yang mementingkan sunat. Nanti kita bahas apa maksud mementingkan sunat. Mementing tu maksud dia baca yang sunat-sunat. Satu, tu satu masalah. Masalah kedua, dan menunggu saktah. Saktah ni duduk diam. Tak bercakap apa-apa, tak baca apa-apa. Bila ni? Lepas takbir. Cerita ni lepas makmum tadi Allahu Akbar. Dia takbir kan. Lepas tu dia saktah, dia diam. Kenapa dia diam? Tak kira lah, yang penting dia diam. Imam menunggu saktah imam hingga dia tidak sempat membaca Fatihah. Masalah yang pertama, makmum yang lepas dia takbir, dia baca sunat-sunat. Allahu Akbar kabira wajah tu, panjang tu. Ataupun dia baca a'udzubillah. Itu juga sunat. Dengan sebab dia baca sunat,
Dia tak sempat habiskan Fatihah, imam dah rukuk. Itu masalah dia. Apa dia nak buat? Dia sebut ringkas je lah. Syair. Sebut ringkas-ringkas je. Makmum takbir, masuk semayang. Lepas tu dia baca doa iftitah. Ataupun dia baca a'udzubillah. Ataupun dia baca kedua-duanya sekali. Belum habis. Kemudian lepas pada tu baru dia baca Fatihah. Belum habis dia baca Fatihah. Ataupun tak sempat baca Fatihah langsung. Imam dah rukuk. Makmum perlu buat apa? Itu nak jawab tu. Satu masalah. Masalah yang kedua. Makmum tadi takbir, Allahu Akbar. Lepas tu dia duduk diam. Kenapa makmum tadi duduk diam? Sebab saja nak duduk diam? Bukan sajalah. Sebab dia macam terlupa, macam berangan, macam tu lah. Tapi tak sengaja lah. Satu. Ataupun dia diam sebab nak tunggu imam amin dulu. Lepas imam amin ramai-ramai, kan baru baca Fatihah. Itu pun dia diam juga. Tak kisahlah dia diam sebab apa. Tapi yang penting dia diam ni bukan sengaja. Dia diam ni bukan dia sengaja diam tak nak baca Fatihah. Dia diam ada sebab. Sama ada sebab dia nak tunggu imam sama-sama amin. Kan kita selalu buat gitu. Ataupun dia diam tu sebab dia ada masalah banyak dalam kepala ni. Takbir dia jadi macam blur tak blur, macam diam. Dengan sebab dia diam, imam pun rukuk. Dia tak sempat baca Fatihah langsung ataupun separuh saja. Dia nak buat apa? Dua ni sebenarnya sama je. Bezanya yang pertama tadi dia baca sunat-sunat. Yang kedua ni dia diam. Diam dengan sebab lah, dengan ada alasan lah. Alasan yang paling munasabah adalah tunggu amin dulu lah kan. Kenapa alasan duduk diam? Allahu Akbar. Kalau katalah baca kita Allah berkabirah, lepas tu duduk diam. Buat apa duduk diam? Bacalah Fatihah. Alasan yang paling munasabah tunggu amin. Lepas amin baru baca Fatihah. Okay. Dengan dia duduk diam tadi menyebabkan dia tak sempat baca Fatihah, imam dah rukuk. Okey, macam mana nak buat? Soalannya macam mana makmum nak buat? Ada satu lagi sebab. Kita akan bahas satu-satu ni. Sebab apa makmum tadi tak sempat? Sebab imam baca surah pendek. Boleh jadi juga. Makmum tadi takbir, Allahu Akbar. Tunggulah imam amin. Yalah, lepas imam amin baru baca Fatihah. Lepas imam amin ramai-ramai. Imam pun tarik nafas, baca kulhu satu nafas. Dia kat belakang. Tapi dia masuk awal-awal lagi, dia dengar imam baca Fatihah. Dia duduk diam lah juga. Dia duduk diam. Kenapa diam? Tunggu imam amin. Lepas tu baru nak baca Fatihah. Sekali imam baca pendek ataupun baca surah panjang tapi pendek. Macam mana surah panjang? Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Allahu Akbar. Makmum Allah sudah tak ada apa dah. Dia tunggu imam untuk amin baru nak baca Fatihah. Imam buat hal pula macam tu. Boleh terjadi. Alif lam mim. Lepas tu tak ingat alif lam mim mana satu. Kan banyak alif lam mim. Tanzil zalikal kitab. Alif lam mim apa lah? Sudah pagi Jumaat. Alif lam mim zalikal kitabu la raib. Bukan alif lam mim ni sudah. Bila jadi gitu dia jadi jam, tak erti. Tak habis lah. Padahal hafal bukan main lepas sebelum tu. Cair kat mulut. Bila jadi gitu, zalikal kitab pula. Bukan ni apa? Alif lam mim apa? Tak boleh lagi. Ukok Makmum tadi dia tunggu imam amin. Jadi imam dah sangkut dekat alif lam mim, dah sangkut dah. Tak sempatlah dia baca Fatihah makmum tadi. Imam dah rukuk. Makmum tadi nak buat apa? Itu penyelesaian apa? Macam mana penyelesaian beberapa kes tadi. Mari kita baca. Maka syarahnya. Syarahannya macam mana? Telah menyebut nazim, telah menyebut penyair, bait. Bait ni bahasa Melayu pun dah jadi bait juga. Bait syair kan? Dah jadi bahasa Melayu dah bait. Asalnya bahasa Arab bait. Itulah ayat-ayat itulah bait. Telah menyebut nazim, bait ini syair ni dua masalah yang diuzurkan. Yang dimaafkan. Diuzurkan tu dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Bila sebut 3 rukun, dia automatik rukun panjang. Itu dalam kalau kita berkaitan dengan muwafiq masbuk, bila ada nama 3 rukun je, automatik 3 rukun panjang. Tapi kalau sebut 2 rukun, 1 rukun, belum tentu. Kalau 1 rukun, kena tanya. Rukun pendek ke rukun panjang? 2 rukun pendek ke rukun panjang? Kena bagi tahu.
Tapi kalau 3 rukun tak payah tanya. Memang mesti rukun panjang. Dia tak ada 3 rukun pendek, dia tak ada. Bila sebut 3 rukunnya automatik panjang. Bila sebut satu rukun tak kira lah satu rukun, selepas itu satu rukun. Sebut 2 rukun kena tanya dulu. 2 rukun apa? Tapi kalau sebut 3 rukun mesti 3 rukun panjang. Apa 3 rukun panjang tu? Ada sebut kat bawah ni? Tak tahu dia ada sebut ke tidak. Rukun panjang tu adalah ni kita makmum diri ni. Rukun panjang tu maksud rukuk 1, i'tidal rukun pendek tak kira, sujud 2 rukun panjang, duduk di antara 2 sujud tak kira, rukun pendek, sujud yang kedua 3 rukun panjang, berdiri rakaat seterusnya, berdiri itu 4 rukun, maksudnya 4 rukun panjang, rukuk balik 5 rukun. Begitulah kiraannya. Nanti kita kira satu-satu. Pertamanya, masalah pertama, iaitu orang muafiq. Ingat balik, orang muafiq bukan dia sempat baca Fatihah ataupun dia tak sempat. Bukan, tak ada kena-mengena. Orang muafiq, dia berdiri dengan imam satu kadar masa, satu tempoh masa, yang mana tempoh masa tu kalau dia baca Fatihah habis. Tu muafiq, tu takrif muafiq. Muafiq adalah satu keadaan makmum berdiri imamnya bersama imamnya. Bila maksud berdiri itu qiyam lah, semayang lah. Berdiri bersama imamnya. Dan makmum tadi kalau baca, bukan suruh baca, kalau baca Fatihah sempat, maka makmum tadi dia berstatus muafiq. Masbuk terbalik lah. Satu keadaan tempoh masa makmum lepas dia takbir, dia berdiri dengan imam, kalaulah dia baca Fatihah tak sempat habis, maka makmum tadi namanya masbuk. Itu je. Masbuk yang salah faham dalam masyarakat, masbuk adalah sempat. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Itu takrif yang salah, sesat lagi menyesatkan. Kena sebut lagi tu. Dan itu ada dalam, dah sebut dah pagi tadi. Kebetulan sama tajuk pagi tadi. Tapi kitab lain. Kitab pedoman sembahyang berjemaah. Ada dalam buku teks darjah 4 atau darjah 5 anak kita kat sekolah. Tak cek ke Kementerian Pendidikan? Jabatan Pendidikan ke Kementerian apa? Ke Kementerian Pelajaran? Wow, Pendidikan. Tak cek ke? Benda simple basic je ni. Ni bukan cerita benda tinggi. Dia kata apa? Dalam buku tu, darjah 4 darjah 5. Buku pengaji Islam apa? Pendidikan Islam, pengaji Islam macam tu kan. Dia kata apa? Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Dan masbuk hanya terjadi pada rakaat pertama sahaja. Mana? Tiga-tiga salah. Tak tahu ambil kat mana. Tapi telah dibuat aduan lah. Ni cerita 5 tahun lepas. Kami dah buat aduan lah. Tak tahu apa jadi sekarang. Tak tengok pula buku budak darjah 5 macam ni. Salah tu. Tak ada kena-mengena. Okey Dia tulis kat situ, masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Katalah kita guna yang itu. Dia masuk semayang, Allahu Akbar. Imam takbir, dia takbir. Makmum tadi. Dia bertunggu je. Amin. Lepas habis Fatihah, amin. Lepas tu imam buat hal tadi je lah. Baca bismillah, baca alif lam mim, rukuk. Adalah sebab imam sakit perut ke. Mungkin macam-macam boleh jadi. Imam lupa. Yang penting makmum tadi baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Kan sebab dia tadi ada masalah tadi, sakit kepala ke, sakit perut ke, apa ke, macam-macam masalah. Lupa kunci, lupa tutup enjin kereta kat luar ke. Kereta baru beli. Terlupa tu. Macam mana tu agak-agak? Sepatutnya imam tadi belah gitu je, dia boleh batalkan je sebab nak menyelamatkan harta. Katalah dia semai laju-laju atas sebab apa-apalah. Ceritanya bukan imam, cerita makmum ni. Bila imam rukuk, makmum tadi kan dia tunggu. Dia tunggu amin. Bila dia tunggu amin dan dia sebab baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rukuk. Kalau ikut ta'rif darjah 4 darjah 5 buku sekolah tu, maknanya masbuk lah. Bila masbuk maknanya kena rukuk lah. Masbuk adalah mesti dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Sedangkan dia bukan masbuk, dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Kan dah jadi jahannam hukum tu. Tahulah. Jadi muafiq adalah makmum yang berdiri dengan imam keempat-empat rakaat. Bukan rakaat pertama je, 4 rakaat.
Cuma rakaat kedua tu bukan takbiratul ihram lah. Rakaat kedua tu bila makmum tu berdiri lah. Rakaat pertama je lah takbiratul ihram. Contohnya, dia boleh berlaku ke 4 rakaat. Janji makmum tadi tak, dia berdiri dengan imamnya, tak kisahlah rakaat yang mana. Kalau baca Fatihah sempat habis muafiq, tak sempat habis masbuk, walaupun ke 4 rakaat. Contoh, dalam rakaat yang ketiga, kita ambil contoh rakaat ketiga. Ambil rakaat keempat lah. Dalam rakaat yang keempat, imam sakit perut. Masa tu rakaat ketiga, tengah sujud, sakit perut tu, imam tu naik, Allahu Akbar. Makmum pakat-pakat ikut. Imam sebab sakit perut, dia baca laju lah. Nak batalkan sembahyang tak padan, sebab boleh tahan lagi, akan tak akhir lah. Dia tarik nafas, dia baca Fatihah. Satu nafas tu melampau, 2 nafas lah, habis Fatihah. Makmum tadi kan imam naik dulu baru makmum naik. Jadi kat situ makmum dah rugi, dah lambat 2-3 saat dah. 2-3-4 saat dah kat situ, lambat. Imam pula baca dua nafas saja Fatihah, sakit perut. Tolak lagi kat situ. Makmum ingat normal lah, baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam dah rukuk. Sebab tadi itulah dia bangun lebih dulu daripada makmum. Dia pula baca 2 nafas aja Fatihah. Makmum tadi ni, kalaulah makmum tadi dia bermula dia berdiri dengan imam pada rakaat yang keempat tadi, dia berdiri dengan imam memang dah berdiri awal, dia berdiri. Bermula saat makmum berdiri rakaat keempat tadi, jalan masa. Cukup tak kalau dia baca Fatihah? Nak tentukan dia muafiq masbuk dulu, baru cerita nak buat apa lepas pada tu. Tak cukup lah. Sebab dah lah tadi dia lambat daripada imam 3-4 saat, imam baca laju pula. Jadi kadar masa bacaan Fatihah yang biasa, yang normal, kita kira berapa? 26. Nah, 26 saat tadi tak sampai lah. Yang pertama dah rugi 3 saat sebab makmum naik setelah imam naik. Kat situ dah 3 saat dah. 4 saat dah. Yang 26 tadi jadi 22. Imam pula baca dengan 2 nafas. Yang 22 tu silap-silap jadi 18 saat aja. Jadi 18 saat maknanya makmum berdiri dengan imam tak sampai 26 saat. Mungkin dalam 20, 21, lebih kurang itulah. Anggarlah. Bila makmum berdiri pada rakaat keempat tak dengan imam, tak sampai kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, atau kalau kita kira 26 saat, maka makmum tadi namanya masbuk. Walaupun dia daripada rakaat pertama dengan imam, itu bab lain. Dia masbuk kira. Bila masbuk, dah tahu dia status masbuk, maka dia ada hukum masbuk. Hukum masbuk adalah, apa dia hukum masbuk? Maksudnya jika dia tu masbuk, maka dia perlu, pertama, kalau imam rukuk, dia tak boleh habiskan Fatihah, dia kena rukuk, kan? Yang kedua, dia kena dapat tumakninah dengan imam. Ketika rukuk, baru dapat rakaat. Itu peraturan masbuk. Jadi bila imam rukuk, dia rukuk walaupun dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas sirah, baru nak baca gitu. Tak habis baca ke? Tak habis. Ini bukan rakaat pertama, ni rakaat keempat dah, rakaat terakhir. Tak kira rakaat mana-mana pun. Janji makmum tadi, dia berdiri dengan imam tak sampai masa yang biasanya kebanyakan orang kalau baca habis masa tu, 26 saat tu. Jika tak dapat masa tu, maka dia berstatus masbuk. Jika dapat masa tu, maka dia berstatus muafiq. Contoh tadi, naik, dapatlah. Katalah dia dapat berdiri dengan imam, rakaat keempat tadi, 26 saat ke atas. Maka dia berstatus muafiq. Apa hukum jika orang tu muafiq? Bila imam rukuk, dia tak habis Fatihah, dia tak boleh rukuk. Kan dia terbalik pada masbuk tadi. Kalau dia rukuk, batal. Dan pula tu, apa lagi peraturan dia? Dalam muafiq, dia tak ada peraturan untuk dapat tumakninah, rukuk dengan imam sama-sama untuk dapat rakaat. Tak ada. Sebab dia memang dah dapat rakaat dah. Dia memang dah dapat. Sebab dia muafiq, dia dah dapat rakaat. Jadi kena ulang banyak kali benda tu, baru tangkap. Kadang-kadang saya pernah satu tempat tu kat Selangor dulu, dah habis dah khatam, baru dia faham takrif. Kali ke-9, khatam ni kali ke-9. 9 kali baru khatam bab muafiq masbuk. Kali 9 tu dah habis dah. Dah cerita macam-macam, dah cerita bab lain dah. Cerita tentang masbuk solat Jumaat, cerita tentang masbuk solat jenazah. Maksudnya dah habis dah bab ni. Baru dia yang muka surat pertama tu, yang muka surat. Memang lambat kan, macam mana? Kena ulang. Lah, sebelum ni tak faham ke? Angguk-angguk tu apa? Angguk macam faham.
Sebab dia ada benda lama yang dah bersarang dalam pemahaman kita yang salah. Nak buang tu payah. Masbuk, makmum tak sempat baca Fatihah. Muafiq, makmum sempat. Tu je duduk bersarang. Tak ada kena mengena dengan sempat atau tak sempat baca Fatihah. Dia kena mengena dengan berapa lama makmum tadi tu berdiri dengan imam setiap rakaat. Jika dia berdiri lama dengan imam, maka dia muafiq. Jika dia beri tak lama dengan imam, sekejap aja, maka dia masbuk. Lama sekejap tu macam mana nak kira? Kira tadi itulah. Akhir sekali dapatlah saatnya, 26 saat. 26 saat ke bawah dia berdiri dengan imam rukuk, maka dia masbuk. Jika dia lebih daripada 26 saat, maka dia muafiq. Lepas tu dia nak buat apa ni? Dah status muafiq. Senanglah, dah tahu dia status atas kepala dia ni muafiq. Senanglah nak cerita. Baru boleh cerita. Saya muafiq. Dengan maksud dia berdiri dengan imam lebih 26 saat. Tiba-tiba saya tengah baca Fatihah, imam rukuk. Senang kan nak jawab? Saya nak buat apa? Kena habiskan Fatihah. Habis tu kalau habiskan Fatihah, nanti imam tinggal. Biar imam tinggal. Habis nanti kalau baru baca bismillah, lama banyak imam tinggal tu. Tak apa, sampai 3 rukun panjang pun. Kan? Boleh jawab. Tapi kalau dia tak tahu dia tu muafiq ke masbuk. Contohnya, dia tengah semayang, dia kata, saya masuk takbir. Lepas tu tengah-tengah saya baca Fatihah, imam rukuk. Saya nak rukuk ke tidak? Boleh jawab tak? Soalan dia gini. Saya masuk semayang dengan imam. Kemudian, lepas saya jadi makmum. Kemudian, saya bacalah Fatihah. Mestilah makmum baca Fatihah kan? Saya baca Fatihah. Lepas tu, sebelum habis Fatihah, imam rukuk. Apa perlu saya buat? Boleh tak jawab? Tak boleh nak jawab. Nak jawab bergantung dia muafiq ke masbuk. Nak tentu dia muafiq masbuk, kena tanya dia berdiri dengan berapa lama. Dia kata, berdiri apa benda pula ni? Tak pernah dengar jadi macam tu. Apa benda pula nak kena berdiri dengan imam? Main saat-saat, nak kena tengok jam ke? Bukan. Nanti dulu habis pengajian ni ataupun 2-3 kali lagi kita akan beritahu macam mana cara. Takkan nak kena tengok jam semayang. Merepek sungguh. 26 saat, Allahu Akbar. Bukan gitu. Takkan nak tengok gitu. Habis macam mana tahu 26 saat? Adalah nanti lah. Ujung sikit kita beritahu lah cara dia. Ini kaedah dulu. Macam mana nak mengamalkan tu nantilah. Nak amal macam mana? Nak amal tu nanti. Sekarang ni faham kaedah tu, nak betul tu. Nak betulkan kaedah tu dulu. Walaupun terpaksa sebut berkali-kali. Pagi tadi saya sebut dah ni. Malam sebut lagi. Saya salah esok lusa nak sebut lagi. Kadang-kadang boring orang sebut banyak kali. Ayah tanya anak, tu burung apa? Burung murai. Burung apa? Ingat ke? Burung murai. Ayah tanya anak tu, pun boring. Ini bukan ayah, entah siapa lah. Lagi boring patutnya. Tapi sabar je. Tahu tak cerita apa? Ada orang tak tahu apa benda pula, main murai-murai pula ni. Ada iklan dulu tu. Iklan Petronas ke apa? Air raya tu. Tu apa tu? Burung murai. Nak tu apa tu? Burung murai ya. Nak tu apa tu? Burung murai. 3-4 kali panas dah. Sekali bawa keluar surat. Ada surat apa? Surat masa dia kecil-kecil. Isteri dia lah. Isteri ayah dia ni. Mak dia lah. Tulis, melihat anak aku gini. Anakku tanya berkali-kali. Burung apa? Suamiku menjawab tanpa rasa jemu. Burung murai, burung murai. Sedih, pakak-pakak nangis, pakak-pakak balik kampung. Ingat waktu tu? 10 tahun lepas ada kot. Saya ingat lagi. Nak kita apa? Ayah tanya berulang-ulang kali, cerita ulang kali pun puas lah. Tapi saya nak sebut jugalah. Sebab dia fardu kifayah. Tak ada orang sebut ni dalam area balok ke berserah ni berdosa. Saya yang berdosa. Jadi kena sebut jugalah. Macam mana? Aduh ya Allah. Murai pula cerita. Tak ada kena mengena apa dengan Muafiq masbuk. Jadi okey. Jadi maka syarahnya, jadi sikit pesanan lah. Jadi bila kita ni masuk sembahyang, kita makmum, kita datang Allahu Akbar. Imam tengah berdiri ni kan. Belum tentu kita dapat rakaat. Betul tak? Ni guna ayat apa? Ayat tahap lebih sikit lah. Tahap kena fikir sikit. Kena nazar, kena fikir. Kalau tak fikir tak dapat. Susah sikit lah, ayat susah sikit. Next level punya ayat lah. Macam mana? Dia semayang, dia makmum, masuk jemaah lah. Allahu Akbar. Dia masuk, imam berdiri ni. Dia masuk. Adakah dia dah dapat rakaat itu? Rakaat itu. Rakaat tu lah, dah dapat. Tak dapat.
Belum tentu. Bukan. Tak garanti lagi dapat. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Kalau faham ta'rif muwafiq masbuk tadi, tak tahu kenapa saya kata gitu. Padahal dia masuk tu imam tengah berdiri. Okey. Dia masuk imam tengah rukuk. Dia pun Allahu akbar. Kita kata apa? Dia boleh dapat rakaat tu tak? Kita kata jika dia rukuk dan dapat tamakninah imam rukuk tu dengan yakin, was-was tak boleh, syak tak boleh, mesti yakin, maka dia dapat rakaat. Itu jawapan kita. Sebenarnya jika imam berdiri semayang, makmum baru masuk, sama juga hukum dia. Makmum baru masuk, imam dah semayang ni, makmum masuk, Allahu akbar. Makmum tadi belum tentu dapat rakaat. Belum tentu. Bila yakin, confirm makmum tu telah dapat rakaat itu, apabila dia berdiri dengan imam 26 saat. Dia baca Fatihah, makmum baca Fatihah ke, makmum tak baca ke, imam buat apa ke, tak penting. Yang penting dia berdiri je dengan imam lebih 26 saat, maka barulah dia telah dapat rakaat itu. Walaupun dia tak baca Fatihah, sebab dia tak kena-mengena dengan baca Fatihah, maka dia telah dapat rakaat itu. Cuma kalau imam rukuk dia tak baca Fatihah lagi, jadi kes lah, jadi hal lah. Dia nak buat apa-apa, cuma dia dah dapat rakaat itu. Kalau dia berdiri dengan imam kurang daripada kadar itu, dia tak dapat rakaat itu. Jika dia dapat, tapi dia tak dapat rakaat itu jika dia tak dapat rukuk dengan imam. Betul lah. Jadi kalau makmum masuk Allahu akbar, imam tengah berdiri, belum tentu dia dapat. Contoh, saya bagi contoh yang kata dia tak dapat walaupun dia berdiri dengan imam agak lama. Walaupun agak lama, tak sampailah 26. Kalau sampai 26, dia akan confirm dapat. Macam mana? Imam tengah berdiri ni, baca surah ke, baca apa ke, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, ada bunyi ke, tak ada bunyi ke, tu tak penting. Yang penting makmum masuk, Allahu akbar. Dia tak ada bazirkan masa, dia terus baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Macam normal, macam biasa. Lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim, Allahu akbar. Makmum tadi dia tak ada bazir apa, dia tak ada berangan, dia tak ada duduk diam, dia takbir terus bismillah. Dia tak ada baca Allahu akbar kabira, dia tak ada baca auzubillah, dia takbir terus bismillah, baca Fatihah, sebab dia tahu aku lambat. Jadi dia pun Allahu akbar, bismillah terus. Bacaan dia pun bukan terlalu laju dan bukan lambat macam musabaqah. Bacaan dia normal. Kalau habis baca tu memang 26 saat. Tiba-tiba makmum tadi yang baca normal tadi, siratal ladzina an'amta alaihim Allahu akbar. Nak tanya. Makmum tadi muafiq ke masbuk? Okey, masbuk. Apa peraturannya? Mesti rukuk dengan imam, tinggalkan Fatihah, dan untuk dapat rakaat mesti dapat. Ya. Kemudian dia pun rukuk Allah. Nak rukuk sebab dah sirat ghairil maghdub. Tak apa, imam tangguh. Jangan habiskan. Kalau habiskan silap-silap selisih nanti. Ya. Selisih dengan imam tak dapat rakaat. Jadi dia pun tinggalkan ghairil, tinggal terus. Dia pun Allah. Ni makmum ni. Sami Allah, imam baca cepat pula subhana rabbiyal azim sekali. Buatlah masalah apa, tak kisahlah apa-apa pun. Saya bagi contoh situasi. Ataupun dia sakit pinggang, masa nak turun, Allah, macam krem. Slow, lambat sikit. Imam normal je subhana rabbiyal azim, subhana 3 kali. Normal je, dia yang macam krem sikit. Jadi dia lambat sikit turun. Tak kisahlah macam mana pun. Yang penting makmum tadi sampai je imam sami Allah, tak dapat tu. Sebab dia panggil selisih. Tak dapat rakaat lah, tak dapat. Walaupun dia berdiri dengan imam, kalau kita ikut saat, mungkin dalam 21 kot. 21 saat ada dia berdiri dengan imam. Lama lah juga 21 saat tu. Puas lah juga berdiri. Tetap dia tak dapat rakaat itu. Kawan dia lagi lambat pada dia. Sebab masa nak pergi keluar rumah tadi, dia nampak dia potong kawannya. Naik motor, preh. Tukang motor lah, makasak lah mu. Akan contoh gitu. Dia sampai-sampai, dia jadi gitu tadi. Dia datang awal, tak lawa sangat. Tapi dia baca sampai ghairil maghdub, imam rukuk, dia pun tahu, aku masbuk, aku tak sempat kadar masa bacaan Fatihah pertengahan, maka aku nak rukuk. Masa nak rukuk, ada masalah apa-apa ke, imam cepat ke apa ke, dia sampai je imam sami Allah, maka dia tak dapat rakaat itu. Walaupun dia baca Fatihah hampir habis. Okey? Yang makan asap tadi, dia masuk lambat lagi. Dia masuk ketika imam dah rukuk, dia pun masuk Allahu akbar, terus rukuk. Dapat. Mana dapat? Yang lambat tadi dapat rakaat. Yang makan asap tadi dapat. Sebab dia dapat tamakninah. Sebab dia standby dah. Dia tengok, imam nak rukuk tu, dia pun masuk. Imam rukuk je aku takbir. Imam pun Allah, dia pun Allahu akbar, imam pun dia pun tup. Dapat 1 saat paling kurang, dapat tamakninah. Maka dia dapat rakaat. Kawan yang tadi tu, dia pun sekarang engkau kena tambah 1, aku tak boleh tambah. Contohlah.
Nak kita tahu. Jadi maknanya setiap orang yang takbir masuk sembahyang dengan imam belum tentu dia itu muafiq, belum tentu dia dapat rakaat itu. Sekali imam pun baca doa iftitah kan. Takbir, imam baca doa iftitah. Allahu akbar. Masa berjalan, imam pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak-agak dah lebih 26. Lebih dah. Doa iftitah tu pun panjang juga. Maka makmum tadi dah dapat rakaat dah. Padahal makmum tadi dia bukan kira dia baca ke dia tunggu imam amin ke, tak, tu cerita lain. Ceritanya dia berdiri dengan imam je. Dah cukup masa dah. Cukup masa. Okey, aku dah dapat rakaat ini. Tu. Maknanya walaupun dia tutup Bilal, dia tu qamat, imam takbir, dia terus takbir, dia boleh jadi masbuk juga. Boleh tak? Boleh kan? Saya dah kena kat Mekah. Sembahyang bukan dekat Masjid Haram. Sembahyang Masjid Haram biasa jadi rakaat ketiga, rakaat keempat je. Rakaat pertama, kedua tak ada masalah. Jadi dekat surau tempat yang dekat airport tu. Pak Arab tu nampak hebat kan Pak Arab tu. Nampaklah macam imam kot. Imam masjid dekat situ nampak dia punya haibah tu. Dia datang Melayu tahu macam mana Melayu. Pakai sembahyang sendiri, standard lah Melayu. Muka tengok Melayu ni pakai tu tulis Malaysia dekat tag tu. Pakai sembahyang duduk sini, nak sembahyang jamak ke apa? Jamak lah. Jamak. Jap. Tak ingat jamak ke tak jamak. Tapi nak sembahyang lah. Maghrib. Kalau nak sembahyang, tak apalah, buatlah jamak tak jamak pun. Tapi oleh kerana mereka nak jamak, pakat sembahyang sana seorang. Masuk airport, lepas tek tu nak tunggu tu lama juga kat dalam. Jadi nak sembahyang dulu maghrib. Adalah datang ni. Ni memang orang Arab lah, memang confirm orang Arab. Dia pun tengok je. Siapa nak sembahyang dengan aku? Siapa nak sembahyang? Semua tak nak sembahyang dengan dia. Sebab apa? Yalah. Tapi kita dah kesian kat dia, pergilah. Pakat pergi duduk belakang dia. Seorang pergi cukup lah. Melayu macam tu lah. Seorang buat mula. Penuh. Selesai. Cuma masalahnya sebab dia musafir. Dia pun musafir. Pak Arab tu pun musafir. Kita pun musafir. Jadi Pak Arab ni dia tahulah bila musafir tak payah baca surah lah. Sebab musafir kan macam-macam masa itu, masa ini kan, masa tak cukup. Jadi dia faham, okey lah, okey je sebenarnya. Padahal baca je surah Inna Athaina pun. Tapi dia tak baca surah. Dan kita rasa okey je tak baca surah. Memang logik, memang sesuai dengan musafir tu. Dan ramai orang kat belakang, kat 10 orang. Tak tahu orang ni nak cepat ke, entah dah dipanggil ke apa kan. Jadi elok lah. Okey lah, masuk okey lah. Cuma Fatihah dia bapak laju 15 saat. 15 saat. Kita try kejar satu nafas pun tak sempat. Agaknya dia pakai nafas apa tahu. Banyak makan daging unta agaknya. Panjang nafas dia, kita bergigi gitu tarik nafas. Bismillah. Sikit keluar. Tak sampai walau dia dah rukuk dah. Kita lean tak sampai habis nafas nak lean. Dia rukuk dah. Maknanya dia tu dalam 15 saat aja baca. Tak apalah. Dah dia baca, dah dia cakap Arab jak kecek ni dia. Memang dia orang Arab. Hebat dia jak kecek ni cakap Arab. Bila dia cakap Arab, dia fasih. Dah lah Quran tu bahasa Arab. Dan lah mungkin dia tu imam ke apa ke, tahfiz ke tak tahulah. Dan baca Quran hari-hari. Jadi lajulah mulut dia. Kita dah mulut Melayu. Makan sambal belacan. Kita jarang-jarang makan nasi Arab. Mahal. Dia hari-hari makan nasi Arab. Jadi bila dia laju dan dia pula orang hebat lah. Nampak lah orang hebat tu. Jadi dia baca lidah dekat dalam mulut lidah kita walau punya tak cukup pedas. Kita biasalah Melayu, mulut Melayu. Dia tak payah. Lidah siapa? Ikhfa semua siap. Nak ada wajibul gunnah semua apa, panjang, pendek, ma'arif suku apa semua, tapi dia baca biasanya pendek-pendek je lah. Dia jazari. Dia baca jazari, dua. Dia tak ambil macam kita. Kita baca kita baca Syatibi. Kita baca bacaan ulama Syatibi. Itu bab lain akhirat. Dia baca memang pendek-pendek je. Maksudnya pendek-pendek, tak ada panjang-panjang. Tak ada. Waladhdallin macam tu je. Pendek-pendek. Masalahnya
Rakaat pertama ni, Allahu Akbar. Doa iftitah pun dia tak baca rasanya lah. Kawan-kawan ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ada yang tahu juga, dia tu baca bismillah. Okey, ada yang baca. Yang baca Allahu Akbar kabira tu, kita akan jawab sekejap lagi. Ada jawapan kat sini, dalam kitab. Jadi kita tak jawab yang tu lah, kita jawab dengan kitab. Yang baca bismillah terus ni, kita nak cerita. Bukan yang baca doa iftitah. Yang doa iftitah, ini jawapannya. Yang baca terus. Yang baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Apa nak buat? Dia bukan sikit-sikit, bukan siratal ladzi. Kalau siratal ladzi kadang-kadang orang Malaysia pun ada juga imam laju-laju juga. Siratal ladzina. Masa tu baru imam rukuk, adalah juga imam laju ni. Ini tak, memang baru apa dah? Maliki yaumiddin kot. Sebab Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Apa nak buat? Ramainya habiskan Fatihah. Dia Mekah ni. Tapi sebab apa? Nak fadilat yang besar, tapi sembahyang tak sah. Sebab apa? Sebab dia habiskan Fatihah. Sedangkan dia berdiri dengan imam. Jadi kembali balik. Dia nak tahu dia kena habis atau tidak, kena tahu dia masbuk ke tidak. Nak tahu dia masbuk ke tidak, tak ada kena mengena dengan Fatihah. Kena mengena dengan dia berdiri dengan imam berapa lama. Dia berdiri dengan imam tu 15 saat. Maka dia adalah masbuk. Peraturan masbuk, jangan habiskan Fatihah, baca yang mana cukup, yang mana mampu je, yang mana sempat aja, dan rukuk, dan pastikan rukuk dapat tumaninah dengan imam baru dapat rakaat. Itu peraturan. Dia orang tak. Waladdallin amin. Masih dia rukuk atau imam nak turun sujud dah. Yang lain-lain. Patutnya Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, rakaat pertama dah masbuk, masuk. Lepas tu, biar terus. Rakaat kedua pun sama, rakaat ketiga pun sama, rakaat keempat pun sama. Keempat-empat saya semayang tu masbuk. Keempat-empat tak habis Fatihah. Cuma yang rakaat kedua tu yang hampir habis sebab satu nafas. Rakaat pertama tak tahu cerita ni. Oh dah tahu dah, siap lepas ni rakaat kedua aku nak buat satu nafas. Yang menggigil tu. Tak sempat habis juga. Hampir habis rakaat kedua Fatihah. Rakaat ketiga normal balik Saja nak test. Takut-takut dia baca senapah kan. Senapah pun tak cukup. Lajunya. Jadi kalau macam tu macam mana? Maka wajiblah dia rukuk. Jika dapat tumaninah dengan imam ketika rukuk, rukuk pun agak laju, agak laju. Silap-silap yang faham hukum pun, rukuk pun silap-silap boleh tak dapat juga kalau dia berlengah. Dia imam Allahu Akbar dalam keadaan ni, makmum baru Maliki yaumiddin, dia dah Allahu Akbar. Makmum tadi dia macam berlengah sikitlah, macam dia imam Allahu Akbar, dia pun siap telan elio dulu. Tengok Allah. Macam tu berlengah tu memang rasa tak sempat juga. Dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Sami Allah liman hamidah. Dia kena. Mungkin dia mazhab lain, sebab mazhab ada mazhab Hanafi, sunat makmum dengan imam biar begini. Macam kejar macam tu. Mazhab Syafi'i tak. Imam habis pergi dulu baru makmum gerak. Itu sunat. Harus boleh imam tak habis gerak, makmum gerak. Boleh. Tapi boleh dengan maksud tak batal sembahyang. Tapi sunat afdalnya imam habis gerak dah. Imam dah habis dah sampai destinasi. Baru makmum tu gerak. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia lain. Dia kalau boleh biar macam nak kejar imam, tapi jangan lebih. Macam nak kejar. Imam Allah, dia pun Allah. Break sikit. Macam tu, sujud. Sami Allah, bukan. Allah sujud ni. Allah dah angkat sikit, makmum stres kontrol. Itu mazhab lain. Mungkin dia mazhab tu lah kot. Sebab tu dia laju, dia kata pandai-pandai lah kau ikut. Tapi tengoklah semua hidung-hidung terpenyek ni, geng-geng Asia Tenggara. Bukan hidung terpacak, seorang pun tak ada jambang kat belakang ni. Geng-geng janggut sejemput, janggut 2-3 orang. Tahulah belah-belah sini. Patutnya iman tu pun kenalah faham sikit. Nah ya. Dia takkan baca kunut. Tapi kalau kebanyakan kita tengok sana, kalau orang Malaysia ni, dia akan baca doa kunut. Dia baca doa kunut. Okey. Katalah imam tua-tua, dia tak tua kan, dia duduk baca doa kunut. Okey. Dia dapat rakaat tak? Dapat. Itu bukan masalah ni. Dia lebih kepada masalah imam meninggalkan makmum ataupun makmum ketinggalan daripada imam berapa jauh. Itu masalah kat situ.
jika makmum ketinggalan daripada imam lebih 2 rukun, bukan 2 rukun, lebih 2 rukun. Saya suka guna 2.1 rukun. Lebih 2 rukun baru batal. 2 rukun makruh. 1 rukun harus. 1 rukun tu maksud imam sujud, makmum tak sujud lagi, harus. Imam duduk je di antara 2 sujud, dia panggil 2 rukun. Dia panggil makruh dah, makmum tadi makruh. Sebab dia tak turun lagi. Dia bangun yang sujud 2 tu jadi 3. Bukan. Imam tadi gerak je untuk sujud. 2.1 rukun. Lebih je 2 rukun. Makmum tadi tak rukuk lagi, batal. Dia mesti rukuk ketika imam tu duduk. Rabbil fili. Masa tu dia kena cepat-cepat. Kalau tidak, dia berisiko untuk batal. Imam gerak je untuk sujud. Belum sujud lagi, gerak je untuk sujud. Makmum tadi batal. Selagi dia tak gerak untuk sujud, tak batal lagi. Sebab dia 2 rukun lagi. Dia lebih 2 rukun. Cuma pertama, apa hukum baca kunut kalau imam tak baca? Dia masih lagi harus, tapi dia kena menjaga yang 2 rukun tadi. Kalau boleh jangan 2 rukun. Ketinggalan imam 1 rukun je. Imam duduk di antara 2 sujud, terus rukuk. Bukan terus rukuk, terus sujud, silap. Terus sujud. Jangan lama. Okey. Cuma yang dia baca tu, kunut ni ada 2 jenis. Kan dah kita masuk musalli hari tu masa 2 tahun lepas tahun 2022 itu kita ada mengaji awal-awal ni. Kunut ada 2 jenis. Satu kunut panjang, satu kunut pendek. Kalau dalam masalah macam tu, bacalah kunut pendek. Kunut panjang kan? Kunut pendek? Bukan, itu buat lawak. Itu orang nak kahwin. Tok Kadi tanya, kunut dia je. Keti, baca kunut. Kunut panjang, kunut pendek. Kunut panjang. Kunut. Itu bukan. Kunut panjang yang kita nak baca lah, Allah mahdini sampai wasallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kunut pendek, Allahumma ghfirli ya ghafur. Tu je. Wasallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai habislah wasallallahu tu. Dan Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi, dia memang bagi sikit masa tu. Ketika i'tidal, dia baca sikit. Biasanya katalah ketika i'tidal dia berdiri katalah 5 saat. Biasa. Pada sembahyang subuh dia akan bagi 7 saat, 8 saat. 7-8 saat. Dia bagi lebih sikit. Kita rasa macam kita akan rasa lambat sikit. Okey. Ketika sujud, biasanya Imam Masjidil Haram katalah sujud 5 saat. Dia akan bagi lagi 8 saat macam tu. Dia bagi sikit. Jadi kita dapatlah sikit ni untuk baca kunut. Kalau baca kunut panjang, dia memang kena laju. Allahumma hdini fi man hadayta wa afini fi man afait wa tawalla. Dia kena baca gitu baru sempat. Kalau baca kunut pendek, relax je. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma fil ya ghafur wa sallallahu. Imam dah sampai sujud dah ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masa kita sampai je baru imam angkat kepala. Relax je. Tapi kalau nak baca kunut panjang memang kena lajulah. Allahumma hdini fi man hadayta wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalla wa barik li fi ma a'tait. Kena baca gitu. Kalau tidak tak sempat. Tak sempat dengan maksud imam dah duduk di antara sujud menggelupur dah ni. Sudah tak ada apa dah lah. Patutnya tinggal aja lah. Tinggal aja lah, kan sunat abad. Jadi buat gitulah sepatutnya. Satu lagi, jangan angkat tangan. Sebab ada orang dah pernah kena siku dengan Pak Arab. Tengah sembahyang kena siku dengan Pak Arab. Dia kata bid'ah ke apa gitu. Biasa Pak Arab kalau tanya kena dengan yang jenis jenis kode Pak Arab pun bukan semua alim. Pak Arab pun walaupun dia boleh baca Arab, dia tak baca kita Arab. Dia baca benda lain. Jadi kita pun Allahumma hdini fi. Kadang-kadang ada kena pam gitu. Tengok ni kawan. Buat apa pula mu ni? Nak bocah badan besar. Sebab dia anggap macam bid'ah ke begitu. Jadi macam mana? Tak payahlah angkat tangan. Angkat tangan kan sunat hayah je. Jadi tetap bawah Allahumma ghafirli ya ghafur. Relax. Ataupun Allahumma hdini fi man hadayta wa afini fi man afait wa tawallani fi ma. Baca laju juga. Tapi laju tu bahaya juga. Silap-silap tak betul bacaan sebab laju sangat. Jadi baca kunut pendek yang tu. Okey, mari kita jawab soalan. Allah, baru nak jawab soalan. Tak habis lagi. Okey. Macam mana kalau dah kita dah faham dah masalah tu. Macam mana kalau makmum tadi dia baca doa iftitah. Dia baca a'udzubillah. Dengan sebab dia baca tak sempat sebab dia baca tak sempat habis Fatihah, imam rukuk.
Sebab dia baca doa iftitah tadi. Mari kita baca. Pertamanya, iaitu orang muafiq. Bila sebut orang muafiq, ingat dia berdiri dengan imam lebih rumah. Senang je. Dia bukan muafiq sempat baca Fatihah. Bukan. Tak ada kena dengan sempat tak sempat baca Fatihah. Iaitu orang muafiq. Dia dah berstatus muafiq. Meninggalkan Fatihah. Maksud meninggal tu tak baca. Tak baca lagi. Meninggal tu tak baca lagi Fatihah. Sebab kalau orang yang meninggalkan Fatihah tak baca terus, tak sah mayang dia. Maksud meninggal tu tak baca lagi. Melambatkan. Sebab apa? Sebab ia membimbangkan. Bahasa dulu membimbangkan ni maksud dia masyghul. Masyghul ni sibuk. Sibuk. Masyghul ni sibuk. Jadi membimbangkan tu bukan bimbang berdebar-debar. Bukan. Membimbangkan tu maksud sibuk. Sibuk apa? Baca doa iftitah. Makmum tadi Allahu Akbar. Macam contoh tadi lah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa wajjahtu wajhi li fadras samawati tu. Hanifah muslimah, habis baca. Kemudian habis baca je, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Macam nak buat? Makmum dah iman dah Allahu Akbar. Kalau makmum tadi baca Fatihah sempat habis tak? Terus baca. Sempat. Okey? Ataupun makmum tadi sempat baca Fatihah tapi separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dia baca doa iftitah semua, wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu akbar. Rukuk. Imam rukuk. Yang contoh pertama langsung tak dapat. Adalah penyelesaiannya sama je sebenarnya. Yang kedua dapat sikit. Okey, dapat sikit 2-3 ayat imam rukuk. Macam mana nak buat? Itu dua masalah nanti nak jawab. Sekejap dua masalah. Macam mana dua masalah? Ada satu lagi. 3 masalah ni kita jawab sekali nanti. Yang ketiga, dia tunggu imam. Sekejap, mana saktah? Adakah saktah kat bawah? Oh, saktah dah ada. Tak payah 2 cukup lah. Sebab nombor 2 tu bab saktah. Okey. Macam mana 2 masalah ni? Dia tak sempat langsung baca Fatihah. Imam dah rukuk. Tapi kalau dia baca Fatihah daripada awal dia takbir, memang sempat. Satu. Yang kedua, dia sempat baca Fatihah tapi separuh aja, sikit aja. Imam dah rukuk. Tapi kalau dia baca daripada awal, sempat aja. 2 masalah ni penyelesaiannya macam ni. Maka rukuk imamnya dahulu daripada imamnya rukuk, dahulu sebelum, daripada bahawa dapat ia mentamamkan, menyempurnakan, menghabiskan membaca Fatihah. Yalah macam tadi lah. Tak sempat baca Fatihah, habis imam dah rukuk, dia tak sempat habis lagi. Sama ada dibacanya, sama ada makmum tadi dah baca tapi sikit je, separuh je, atau belum lagi dibacanya, langsung tak baca. Bismillah pun tak sempat, imam dah rukuk. Maka makmum tadi, sebab makmum tadi muafiq, kena tengok tu atas tu dia kata muafiq, maka diuzur, dibenarkan, dimaafkan. Dia makmum tadi ketinggalan, kena tinggal 3 rukun yang tersebut itu. Kena dibenarkan imam tinggal dia 3 rukun. Bila sebut 3 rukun, 3 rukun panjang. Jadi oleh kerana dia baca doa iftitah apa semua tadi, menyebabkan dia baca Fatihah tak sempat langsung atau baca separuh, imam rukuk. Makmum tadi wajib habiskan Fatihah. Imam biarkan dia nak buat apa. Tengah-tengah baca Fatihah lagi, imam i'tidal. Sudah tak apa rakaat ke? Tidak. Tak ada masalah. Sebab dia muafiq, dia dah berdiri dengan imam cukup masa dan dia memang dah dapat rakaat. Cuma nak buat apa rukuk ni? Nak habiskan Fatihah ni je cerita je. Imam sujud, dia pun tak habis lagi. Tak apa, habiskan. Relax. Jangan kalut-kalut. Imam duduk di antara 2 sujud dan biasanya dah habis dah waktu tu. Biasanya lah. Rukuk kerja imam. Katalah tak habis lagi. Tak apa, don't worry. Imam sujud yang kedua. Itu dah rukun panjang yang ketiga tu. Tapi tak lebih lagi. Baru rukun panjang yang ketiga, belum lebih. Makmum tadi, kalau boleh speed lah sikit. Sebab imam nak angkat kepala dah ni. Biasanya, bukan biasa, habis dah lama buat benda. Baca Fatihah buat benda. Tapi kalau katalah tak habis juga, mana tahu kan. Imam angkat kepala. Adakah makmum ni batal ke apa? Belum tahu, belum lagi. Imam angkat kepala, angkat. Makmum ni angkat. Imam angkat tahap rukuk ni. Baru tahap rukuk.
Makmum tadi waladdallin baru sampai. Allahu akbar. Imam tahap rukuk, makmum pergi rukuk. Maka dapat lagi. Dapat lagi. Jangan sampai imam tadi dekat, kalau dia kedudukan imam tadi, kalau baca Fatihah dah sah. Kadar mana? Kalau imam baca Fatihah ketika macam ni, angkat daripada kepala sujud yang kedua ni. Kalau imam baca Fatihah macam ni, sah. Ni bawa angkat kepala baca Fatihah. Untuk rakaat seterusnya tak sah. Gini? Tak sah. Kan? Gini? Confirm lah sah. Gini? Sah. Jangan sampai sini. Imam sampai sini je, makmum tadi tak rukuk, habis. Habis apa? Habis rakaat. Itu sambung nanti lah, lain kali panjang bab tu. Cuma dia punya border dia, last makmum kena rukuk, bukan imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, bukan. Imam sampai ke tahap kalau imam baca Fatihah, bukan baca, kalau baca, sah. Kedudukan itu. Dan kedudukan dia adalah gini lah. Sebab ini dipanggil berdiri tegak sunat. Berdiri sembahyang macam ni sunat, baca Fatihah gini. Macam ni harus sah. Macam ni baru tak sah sebab dia dah jadi rukuk. Mana sekurang-kurang berdiri adalah macam ni. Berapa darjah kita kira gitu? Ingat, mujur ingat. Kalau orang Petronas sini mestilah ingat. 136 minimum. 135 minimum rukuk. Bukan. Minimum rukuk. 136 minimum qiyam. Sikit lah. 35, 36. 35, 36. Sikit lah. Jadi imam dah sampai 136 darjah. Bagi darjah ni. Makmum tadi tak rukuk lagi, tak habis lagi Fatihah, tak rukuk lagi, habis dah rakaat itu tak dapat. Sebab dia telah ketinggalan dengan imam. Macam mana dia nak buat? Nanti lah panjang cerita tu. Kita bukan nak cerita tu. Cuma nak cerita dari sudut 3 rukun panjang aja. Sambungan tu nanti akan datang. Sambungan nak settle macam mana. Cuma masuk 3 rukun panjang, bukan 3 tu sampai sujud yang kedua, bukan. Angkat kepala, masih lagi boleh. Jangan sampai rukun yang keempat. Itu maksud dia. Nampak beza tadi? Beza 2 rukun tadi, yang kata makmum jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun, dia bukan masuk rukun ketiga, tidak. Dia gerak je daripada 2 rukun untuk pergi rukun ketiga. Dah habis dah, kan? Nampak tu dia punya beza tu. Tu beza dia. Yang makmum ketinggalan daripada imam tak boleh lebih 2 rukun tu. Sekarang dah 2 rukun dah ni. Makmum ketinggalan daripada imam. Imam gerak je untuk ke rukun seterusnya. Makmum tadi batal dah. Dalam masalah 3 rukun panjang tak kira. Bukan begitu. Gerak lagi no problem. Jangan sampai rukun yang keempat aja. Sampai rukun keempat baru habis. Jadi adalah masa beberapa saat lagi kat situ. Tu beza dia. Beza di antara 2 rukun dan 3 rukun panjang. Tu beza, antara beza. Allah, ini berhenti kat situ lah. Dah cukup lah sejam. Pening lah lama kan? Pening. Lama pula. Alif, kena habis kat sini. Kena habiskan juga, tak boleh. Tengah-tengah jalan. Macam mana nanti nak sambung perjalanan? Kena habis sikit. Habis yang kat kedua tu baru habis. Okey. Maka rukuk imamnya dahulu daripada bahawa dapat dia mentamamkan Fatihah. Tak sebab habis Fatihah imam rukuk. Sebab apa macam tu? Sebab dia baca doa iftitah tadi. Maka diuzur ketinggalan 3 rukun yang tersebut. Rukun panjang lah. Rukun panjang. Dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau dia baca doa iftitah. Dengan sebab dia baca doa iftitah, menyebabkan dia tak sempat Fatihah, habis Fatihah. Dan imam dah rukuk, dimaafkan 3 rukun panjang. Macam ni kalau dia saja-saja, ini tak maaf. Contohnya imam dia takbir, dia memang muafiq lah. Dia tunggu imam baca Fatihah habis, dia muafiq, confirm muafiq. Tapi dia saja-saja. Macam mana saja-saja? Elak loh, imam baca surah, elak loh. Imam baca Yasin, elak loh. Dengan bukan sebab baca doa iftitah, kita ada saja. Tiba-tiba je imam Allahu Akbar. Macam tadi ya. Dia tadi bukan uzur, dia bukan masalah. Saja dia tak nak baca Fatihah lagi. Apa hal? Orang macam ni tak dimaafkan 3 rukun panjang. Dia muafiq, dia wajib baca Fatihah juga, memang wajib juga sebab dia muafiq. Cuma dia tidak dimaafkan 3 rukun panjang. Dia hanya dimaafkan 2 rukun aja. Dia bila imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Dia rukuk, dia batal. Tadi kan tak apa muafiq kan? Tadi muafiq yang uzur kerana baca doa iftitah. Yang ni dia tak uzur. Uzur tu maksud ada masalah lah. Ini tak uzur saja je lah, saja. Tengok cicak lu. Gocok cicak. Tengok cicak tu kat atas lah. Imam dah baca surah. Saja lah. Nanti hujung-hujung baca lah. Sempat. Contoh gitu. Tiba-tiba dia baca Fatihah, baru 2 ayat imam rukuk. Ataupun langsung tak sempat baca, imam dah rukuk. Sama je lah ceritanya. Baru baca 3 ayat, imam dah rukuk. Baru baca Siratal Ladzi, imam dah rukuk. Sedangkan kenapa dia tak sempat habis Fatihah ni?
Sebab dia sahaja-saja, bukan uzur, bukan masalah, bukan baca doa iftitah, bukan. Habis macam mana makmum ni? Dia muafiq. Dia dah dapat rakaat. Cuma dia tidak dimaafkan 3 rukun panjang, dia hanya dimaafkan 2 rukun saja. Iaitu imam rukuk, dia wajib habiskan Fatihah dia. Imam i'tidal, dia wajib segera lampu kuning, nak lampu merah lah. Dan ketika itu dia mesti rukuk. Waladhdallin, rukuk. Bila dia rukuk sebelum imam gerak untuk sujud. Sebab rukuk 1 rukun, i'tidal 2 rukun. Dia tak boleh lebih, 2.1 rukun pun tak boleh lah. Bila imam i'tidal, maknanya makmum tadi telah ketinggalan 2 rukun dalam keadaan bermain-main saja. Bukan sebab uzur. Makmum tadi kena waladhdallin, Allahu Akbar. Bila dia rukuk sebelum imam gerak untuk sujud, dapat rakaat, kejar imam, settle. Tapi kalau tiba-tiba imam Allah lin je, imam gerak, makmum tadi batal terus. Bukan tak dapat rakaat lah, batal terus. Sebab dipanggil uzur yang tidak dimaafkan. Bukan, dipanggil ketinggalan yang tidak dimaafkan. Ketinggalan daripada imam yang tidak dimaafkan. Sebab tak ada sebab pun dia jadi gitu, saja-saja. Kalau baca doa iftitah, logik. Lepas takbir kan baca doa iftitah. Mana aku tahu imam tak baca surah terus rukuk? Mana aku macam-macam lah. Mana aku tahu tunggu imam amin baru baca Fatihah kan sunat. Mana tahu imam tak baca surah terus rukuk? Mana tahu kan? Mana tahu imam sakit perut? Maka dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi kalau saja-saja hanya dimaafkan 2 rukun aja. Bukan rukun panjang, rukun pendek, 2 rukun je. Rukuk, i'tidal. Kalau ketika imam i'tidal, makmum tadi baru sirah, lebih baik mufaraqah cepat-cepat sebelum batal. Sebab dia dah tahu dah mana sempat imam i'tidal, sami Allah liman hamidah, dia baru siratal ladzi. Sebab dak baik mufaraqah sebelum batal. Mufaraqah, imam terus sembahyang, makmum tadi sembahyang seorang-seorang. Hilang pada jemaah. Maka disebut oleh nazim, disebut oleh penyair, orang muafiq supaya keluar orang masbuk. Nazim penyair kata tadi orang muafiq atas sekali tu telah pertama iaitu orang muafiq meninggalkan Fatihah. Kan muafiq tu kan. Kenapa penyair dia sebut orang muafiq? Sebab dia nak bagi tahu kalau masbuk lain hukum. Tu dia nak bagi tahu. Sebab tu kan ada tu kan, wadhif muwafiqan sunnatal adal, kan? Wadhif muwafiqan. Muwafiqan tu muwafiq lah, bagi orang muwafiq. Kenapa penyair dia letak bagi orang muwafiq? Dia kata bagi orang sembahyang dah lah. Tak boleh. Sebab muwafiq hukum dia macam ni. Kalau masbuk buat perangai yang sama, hukum dia lain. Maka disebut oleh nazim orang muafiq supaya keluar. Keluar tu apa? Supaya dikecualikan. Keluar orang masbuk. Maka dikecualikan kaedah ini, kaedah penyelesaian 3 rukun panjang dimaafkan semua ni, dikecualikan daripada orang masbuk. Orang masbuk dia lain cara nak settle. Ya? Yang membimbangkan, masbuk yang membimbangkan, yang sibuk, yang masyrul, membaca yang sunat akan Fatihahnya. Sebelum baca Fatihah dia baca sunat, doa iftitah. Sedangkan dia masbuk. Maka adalah baginya hukum yang lagi akan datang insya-Allah. Dia tak bagi tahu. Masbuk beza. Saya bagi tahu sikitlah, masbuk ni sikit je. Masbuk tak sama. Yang tadi muafiq maknanya dia berdiri dengan imam lebih 26 saat dah. Lepas tu baru jadi masalah tak sempat baca Fatihah, imam rukuk, dia maaf 3 rukun panjang. Yang masbuk macam mana? Dia dah masuk lambat, dia tahu lambat. Dia berdiri, dia takbir. Bila dia takbir dan dia berdiri dengan imam tu tak sampai 26 saat. Kita ambil 10 saat aja. Maka makmum tadi masbuk. Bila makmum ni masbuk, dia buat perangai yang sama. Apa perangai yang sama? Lepas takbir, baca doa iftitah. Kalau ikut kaedah yang sama, makmum tadi tak sempat habis Fatihah lah kan? Sebab baca doa iftitah. Dan makmum tadi perlu habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau ikut kaedah yang sama, tapi tidak. Itu muafiq saja. Masbuk susah nak settle. Baca doa iftitah, baca tak boleh. Kalau dia baca doa iftitah, dia baca auzubillah, automatik dia muafiq. Sebab masa tu dah 26 saat. Tak, saya cuba kira. Baca doa iftitah. Tak. Faham betul-betul. Kalau dia sempat baca doa iftitah, dia baca doa iftitah, dia masbuk, lepas tu dia doa iftitah kan? Maknanya dia sempat baca doa iftitah. Berapa lama baca doa iftitah? Berapa saat? 20 juga ada, 20 lebih sikit. Lepas tu pula dia baca auzubillah. Maka kalau orang yang sempat baca doa iftitah dan baca auzubillah, automatik dia muafiq. Faham tak? Kat mana? Dia tu kena fikir, kena genong. Benda pula ni, benda.
Automatik, dia bukan masbuk. Yang masbuk ni, dia baca doa iftitah pun tak sempat habis. Ataupun dia tak baca doa iftitah, dia baca auzubillah saja. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Imam dia masbuk kan? Dia masbuk lah. Baru berapa saat dia berdiri dengan imam. Tapi dia baca sunat-sunat. Susah nak settle ini. Susah nak settle. Sebab dia masbuk, dia pergi baca doa iftitah. Sebelum sempat habis doa iftitah, imam rukuk. Oh, susah nak settle. Siapa tahu dia kena buat apa? Dia rukuk, dia batal. Makmum tadi. Sedangkan masbuk sepatutnya tinggalkan Fatihah, rukuk kan? Tapi dia rukuk, dia batal. Dia nak buat apa? Habis jawapan. Dia kena kira satu-satu huruf. Nanti kita akan masuk bab tu. Dia kena kira satu-satu huruf sunat yang dia baca tadi. Berapa huruf dia baca? Dia baca Allahu akbar kabira. Dia Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila. Betul? Wajah tu imam Allahu akbar. Dia muafiq ke masbuk? Confirm masbuk, tak sempat. Adakah dia boleh rukuk? Tak boleh. Kenapa? Siapa suruh tak baca Fatihah? Mau pergi baca doa iftitah. Okey, kira huruf. Allah, alif lam lam ha. Berapa? Alif lam lam ha. 4. Alif kaf ba ra. Imam dah ke mana lah baru kira gitu. Dia kena kira satu-satu huruf dan dia kena ganti sebelum dia rukuk. Dia kena ganti Fatihah. Akhir sekali setelah dia kira, dia telah baca doa iftitah tadi yang tak sepatutnya dia baca, dia pergi baca. Dah lah masbuk, dah lah lambat, pergi baca doa iftitah. Kira-kira ada 37 huruf yang telah dibaca doa iftitah tadi. Maka dia kena baca Fatihah 37 huruf, baru dia boleh rukuk. Kalau tidak, batal. Sah. Mana nak kira, mana nak iktidal dah. Tapi itulah hukum dia. Adalah kat belakang, baca. Ada kat belakang. Sebab tu dalam kes ni dia kata ini muafiq. Pengarang kata ni muafiq. Ini bukan masbuk, muafiq. Dia baca doa iftitah, kemudian dia tak sempat habis Fatihah ataupun dia langsung tak baca Fatihah, imam rukuk, dia dimaafkan 3 rukuk panjang. Sebab dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Tapi kalau masbuk nanti cerita. Dia kata nanti cerita. Saya cerita awal sebab memang susah. Okeylah, dia baca auzubillah. Pendek sikit. Dia baca a'udzubillah, dia baca Allahu akbar, a'udzubillah, Allahu akbar. Makmum tadi kalau rukuk batal. Makmum masbuk tadi, dia confirm masbuk, dia berdiri dengan imam 2-3 saat aja. Tapi sebelum dia rukuk, dia kena alif ain waw a'udzal za ba alif lam lam ha. 9. Dia kena ganti Fatihah. Ba sin mim bismillah. Bismillah tu Fatihah. Ba sin mim alif lam ha, bismillahi, alif lam ra. Macam tu. Bismillahirrah. Allah baru rukuk. Dapat dengan imam? Dapat. Dah lah nak kira, nak baca lagi, nak rukuk lagi, memang tak dapat. Memang batal. Itu kita akan bahas lagi akan datang. Apa benda pula ni main kira-kira ni. Tadi main kira saat dalam sembahyang. 26. Tengok jam laju. Bukan. Ini kaedahnya. Nanti kita tahu, oh macam ni nak mengamalkan, barulah kita buat cara praktikal senang. Sebab dah faham hukum. Ini baru namanya mengaji. Penimpala. Kalau tak penimpala, tak nak mengaji lagi. Sambung akan datang. Akan datang bila? Bila akan datang? Berapa hari bulan? Oh, ada lagi. Okey, kita sering tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu. Keduanya orang yang muafiq itu sebab menanti akan saktah imam.